Assalamualaikum saudara, bersua kembali dalam rancangan Pesada Jana. Saudara, makanan sunnah sememangnya mempunyai kehebatannya yang tersendiri yang mana mampu memberikan kesihatan dan juga kecergasan kepada tubuh badan kita. Pada masa kini, kebanyakan kita sering terlepas pandang mengenai kepentingan mengambil makanan seimbang. Dengan kemunculan pelbagai produk makanan segera, makanan sunnah kurang menjadi pilihan. Oleh itu, inisiatif dan peluang ini telah diambil oleh seorang anak jati Al-Star dengan menghasilkan makanan sunnah. Nak tahu lebih lanjut? Mari sama-sama kita saksikan. Berlatarkan sawah padi nun luas terbentang sejauh mata memandang, membawa Kedah diberi julukan Negeri Jelapang Padi. Gelaran yang berkait rapat dengan lanskap Darul Aman ini disebabkan memiliki rupa bumi yang rata dan serasi untuk aktiviti penanaman makanan ruji rakyat Malaysia. Daripada sudut sejarah pula, Kedah menempatkan susur galur keluarga diraja yang panjang, menjadikan Kedah sebuah negeri tertua di Malaysia dan Nusantara. Manakala Al-Star yang terletak di muara dua batang sungai pula dipilih menjadi ibu negeri. Kompleks Pekan Rabu di Jalan Sultan Ibrahim sudah tidak asing lagi bagi penduduk Kedah dan juga pelancong yang berkunjung ke utara tanah air. Sebagai premis ikonik pelancongan Kedah, Pekan Rabu yang diasaskan oleh almarhum Tunku Yaakob almarhum Sultan Abdul Hamid adalah destinasi rezeki kepada peniaga Melayu Kedah sejak 1920 lagi. Mengkalamai Kedah, singgahlah ke Pekan Rabu, minum mira lipat, makan temping kelabu. Sementara Masjid Zahir yang berusia lebih 100 tahun ini pula diiktiraf sebagai antara 10 masjid tercantik di dunia. Sama seperti keunikan replika tengkolok di sisi Menara Al-Star. Pun begitu, catatan Persada Jurnal bukan mengenai sejarah. Sebaliknya berkisar tentang penjagaan kesihatan yang bermula daripada amalan pemakanan. Sebagaimana yang dititik beratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya kamu mempunyai tanggungjawab untuk menunaikan hak terhadap tubuh badan kamu. Maknanya di sini, tubuh badan yang sihat adalah bermula daripada apa yang kita makan. Kerana perut adalah tempat bermulanya pelbagai penyakit. Oleh itu, untuk meningkatkan kualiti hidup, apa kata rakyat Malaysia mengubah tabiat makan kepada pola pemakanan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan yang dibuktikan khasiatnya dari sudut saintifik serta disebut di dalam Al-Quran dan hadis seperti madu, buah zaitun, kurma, buah ara atau buah tin, herba habatus sauda dan juga delima. Kerana melalui teknologi moden serta sistem perniagaan secara terbuka, membolehkan makanan organik dan semula jadi pilihan Rasulullah SAW boleh didapati secara terus oleh pengguna di negara ini. Cuma apa yang perlu diberi perhatian oleh pengguna sebelum membeli, pengguna haruslah bijak dalam memastikan produk yang disebut sebagai makanan sunnah Rasulullah SAW adalah produk yang tulen, semula jadi serta menjadi penawar dan memberi nilai tambah kepada kesihatan sebagaimana yang disebut oleh Al-Quran dan hadis. Tambahan pula,
dalam suasana lambakan produk makanan sunnah yang berada di pasaran, masing-masing dikatakan mempunyai pelbagai khasiat sehingga menimbulkan kekeliruan banyak pihak di kalangan pengguna. Terutama apabila mudah diperolehi, maka timbullah pertanyaan, sejauh manakah ketulinan dan keberkesanan produk dikaitkan dengan makanan sunnah apabila dibawa masuk ke Malaysia. Untuk meredakan kegusaran pengguna, Persada Jenel sempat meninjau operasi pengeluaran beberapa produk pilihan Rasulullah SAW di negeri Kedah. Di sini, proses pembuatan hanya bertumpu kepada aktiviti pembukusan semula produk makanan berasaskan sunnah yang diimport dari beberapa buah negara di Timur Tengah. Sini, kalau kita boleh tengok, kat sini adalah operator tengah buat proses untuk tembok SPD. Dan daripada sini juga, masa kita tembok SPD ni, kita ada buat satu running number. Setiap box ataupun setiap produk dia punya special running number. Meskipun produk yang dikomersilkan telah diproses sepenuhnya di negara asal, tetapi apabila dibawa ke negara ini, setiap produk yang dibungkus semula terlebih dahulu akan melalui proses pemeriksaan dan kawalan kualiti yang terperinci. Selari dengan keperluan kualiti serta standard piawaian yang ditetapkan oleh pengedar. Rutin wajib ini menjadi salah satu usaha pihak pengimport dalam memastikan setiap komponen produk yang dibawa ke Malaysia masih mengekalkan fungsi dan ciri-ciri dari aspek biologikal sesuai dengan statusnya sebagai makanan berkhasiat yang menjana gaya hidup sihat. Selain itu, Persada Jenel juga dapat melihat dengan lebih dekat bagaimana setiap produk yang mempromosikan gaya hidup sihat ini diurus dengan teliti bagi menjaga hak-hak pengguna Islam dalam mendapatkan makanan halal serta berkhasiat. Walaupun segala urusan pembuatan dan pemprosesan bahan disempurnakan di negara asal pembekal, namun piawaian konsep pemakanan halalan thayyiban berasaskan kelebihan kesihatan terus dipelihara hingga ke tangan pengguna. Di sini kita hanya proses kita lebih kepada repacking balik, dan semua produk yang kita import semuanya kita dah semi lah, sampai ke sini dah semi produk, semi finish. Jadi untuk proses di production ni kita hanya repacking. Okey, untuk start proses production ni, kita akan start dulu dengan proses box. Kita akan buat proses buka box dan kita masukkan raw ke dalam box. Dan next lepas tu kita akan buat proses untuk expedite lah. Kita akan tembok expedite pada kotak. Dan selepas tu baru kita akan start dengan shrink proses. Okey, di shrink proses ni kita kat sini kita masih guna manual proses untuk shrink. First kita akan masukkan plastik. Kita gunakan plastik tube. Di situ operator yang bertanggungjawab depa akan masukkan box ke dalam plastik, dan selepas tu baru kita akan masukkan ke dalam shrink tunnel untuk proses shrink lah. Untuk shrink kat sini kalau kita boleh tengok, untuk shrink tunnel kita ada 3 line untuk kita proses untuk shrink sahaja. Jadi selepas kita shrink, proses QC line akan buat checking untuk kualiti punya. Dekat sini kita lebih menitik beratkan berkenaan dengan kualiti produk kita lah. Sebagai pengeluar produk berasaskan makanan, aspek penyimpanan amat ditekankan oleh syarikat pengimport. Melalui sistem pergudangan atau penstoran barangan yang teratur, setiap produk yang diimport disimpan mengikut tarikh luput dan pesanan pengguna. Selain itu, produk-produk turut disusun mengikut segmen bahan yang berbeza. Menurut pihak pengimport, syarat pengurusan yang mereka amalkan ini adalah untuk membuktikan bagaimana pengendalian produk berasaskan sunnah keluaran mereka diurus mengikut jaminan integriti halalan thayyiban, iaitu dengan memelihara jaminan keselamatan dan kualiti. Hanya dengan kaedah ini, syarikat berupaya untuk mengelakkan risiko berlakunya pencemaran silang atau cross-contamination
serta unsur-unsur lain yang boleh membahayakan produk yang disimpan dalam jangka masa panjang. Kerana asasnya, produk perdagangan yang berkaitan dengan perniagaan halal mestilah mempunyai sistem pemprosesan, penyimpanan hinggalah kepada kaedah pengangkutan yang mengekalkan integriti halal. Ataupun disebut sebagai halal dari ladang ke meja makan walaupun produk yang diimport dari luar negara. Sebagai syarikat pengimport, ini adalah tanggungjawab mereka, amanah yang perlu disempurnakan bagi melindungi status jenama produk berasaskan sunnah. Sebagaimana acap kali diwar-warkan dan dipromosikan, produk makanan pilihan Rasulullah SAW adalah makanan yang terbaik dalam menjana kesejahteraan kesihatan manusia. Mengotakan janji-janji iklan pemasaran, setiap perjalanan produk yang dibawa keluar untuk pasaran sentiasa dijaga dan diperincikan aktivitinya. Bagi syarikat mereka, lebih mementingkan agar setiap ringgit yang dibelanja oleh pengguna memberikan 1000 manfaat kepada semua. Manakala untuk mengelakkan timbulnya kekeliruan ke atas status produk yang siap diproses pula, syarikat hanya menggunakan perkhidmatan logistik dalaman tanpa vendor yang dilantik. Selain daripada mudah untuk memantau pergerakan, cara ini juga dilihat dapat membina keyakinan pengguna terhadap tahap kebersihan jaminan halal produk. Kerana sebagai pemain industri makanan pilihan Rasulullah SAW, mereka perlu memberi tumpuan terhadap keseluruhan rantaian bekalan produk. Bukan hanya bertumpu kepada sumber bahan mentah, tetapi juga perlu dikawal dan dijaga kualitinya, supaya produk yang sampai ke tangan pengguna akhir berada dalam keadaan suci, bersih dan halal. Inilah yang membezakan antara makanan berasas sunnah dengan produk-produk lain yang terdapat di pasaran. Kerana sunnah itu mendapat barakah daripada apa yang dimakan, mempunyai kelebihan kepada kesihatan dan seterusnya memberi kesejahteraan dalam kehidupan. Siang membawa ke malam, setiap daripada kita sentiasa impikan sebuah kehidupan yang bermakna. Semua ini hanya mampu dicapai melalui penjagaan kesihatan serta amalan gaya hidup yang seimbang. Itulah juga yang dicari oleh warga Alustar, bandaraya yang hampir menjangkau 300 tahun, menyimpan pelbagai cerita dan warna kehidupan manusia. Hasil nilai kemakmuran dan kesejahteraan yang berpanjangan cukup memberi ruang kepada mereka yang berada di Alustar untuk mensyukuri nikmat umur dan masa yang berbaki. Kerana natijahnya, hidup lebih bermakna dengan mengamalkan gaya hidup yang lebih positif dan keberkatan kesihatan berpanjangan. Jalan Perusahaan Taman Bandar Baru Mergung membawa Persada Jenal mengenali lebih dekat pemain industri makanan berasaskan produk pilihan Rasulullah SAW. Mereka adalah tulang belakang yang mempromosikan produk berasal daripada Timur Tengah ke Malaysia. Daripada penghargaan dan juga pengiktirafan yang diterima, jelas menterjemahkan bagaimana penjenamaan label sunnah yang dibawa menepati kriteria dan memelihara integriti junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kerana setiap produk yang dizahirkan kepada pengguna adalah berdasarkan garis panduan yang dititipkan daripada Al-Quran dan hadis, bukannya sekadar untuk melariskan jualan.
Sumbangan besar yang memudahkan usaha untuk memperkenalkan produk pilihan Rasulullah SAW kepada masyarakat Islam dan warga pengguna di Malaysia sebenarnya dijana oleh peranan kaki tangan syarikat. Mereka dimotivasikan oleh suasana kerja yang harmoni dan selamat. Keadaan yang begitu kondusif ini sekaligus berjaya meningkatkan produktiviti. Meskipun ada ketikanya, masing-masing diasak dengan tekanan kerja dan juga hambatan permintaan yang semakin bertambah daripada pengedar dan pengguna. Pun begitu, ia bukanlah satu halangan kerana syarikat mempunyai prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Asas pentadbiran digerakkan mengikut sistem pentadbiran Islam, bermatlamatkan budaya kerja yang mengenengahkan amalan mulia dan mengutamakan moral serta perkhidmatan bermutu. Seharmoni produk yang dihasilkan untuk memberi interaksi berkesan antara manusia, alam semula jadi dan kesihatan, konsep yang sama juga menjadi pegangan kepada setiap pekerja. Keharmonian hubungan antara pekerja dapat Persada Jenderal rasakan apabila mereka meneroka jauh ke bahagian pentadbiran syarikat. Jadi, tidak hairanlah kenapa syarikat terus berdaya maju. Apa yang istimewanya Olivhouse ini adalah persedaran kerja yang sangat mengamalkan dan menitik beratkan Islamic culture, di mana kita ni bekerja ni sambil bekerja dan at the same time kita beribadat. Di mana setiap kerja yang kita laksanakan tu memang ditetapkan dan diterapkan di dalam syarikat, di mana kita ada 3 konsep, iaitu ownership. Bila setiap perkara kerja yang kita buat ni hendaklah kita owner, kita orang kata buat dengan bersungguh-sungguhlah ownership. Kedua adalah sense of urgency, di mana syarikat ini menitik beratkan untuk bila kita buat segala tugasan tu memang dalam pada jangka masa yang ditetapkan. 3 adalah common sense, di mana bila kita buat kerja tu sentiasa fikir untuk kebaikan untuk company dan juga membawa kepada kebaikan kepada benefit of masyarakat basically. Jadi ketiga-tiga ini memang etika nilai mulia yang ditetapkan oleh syarikat dari awal lagi, di mana konsep itu sejajar dan bersama-sama dengan konsep amanah yang memang orang kata Islam memang sangat-sangat kita terapkan lah. Jadi di sini semua orang memang bekerja, memang pada pukul 8 hingga pukul 5 tu memang dengan bersungguh dan sentiasa dengan bila saya cakap konsep beribadah, bekerja dan beribadah itu dengan bila perniagaan konsepkan dengan produk Quran dan Sunnah, kita berharapkan dengan kita fokus kepada memberikan awareness kepada masyarakat mengenai pentingnya mengamalkan produk sunnah ni, yang bukan sahaja baik untuk yang apa yang disarankan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi produk yang memang baik untuk kesihatan. Menjawab kepada kualiti produk yang diproses di luar negara apabila dipasarkan di Malaysia, bolehlah Persada Jenderal simpulkan jawapannya ia bergantung kepada usaha syarikat itu sendiri dalam melakukan penyelidikan dan pembangunan produk. Sebagaimana sedia maklum, Malaysia tidak memiliki hasil yang terdiri daripada produk pilihan Rasulullah SAW seperti kurma dan delima waimah buah tin. Tetapi kita mempunyai kepakaran bagi memastikan ketulinan produk tersebut di pasaran. Sebagaimana pengguna perlu menjadi lebih berhemat supaya makanan kesihatan yang dibeli berperanan mencegah lebih baik daripada mengubati. Antara peranan saya adalah untuk memastikan semua produk yang diterima di Olivhouse ini adalah yang sangat berkualiti tinggi. Beberapa barang sampai di gudang, kami akan mengambil barang-barang itu dan menghantar ke makmal untuk menguji dan memeriksa kualiti produk tersebut. Kami akan memastikan kualiti produk itu merupakan antara kualiti yang paling terbaik sebelum kita memasarkan kepada pelanggan kami. Setelah mengikut proses pembukusan di bahagian kilang, etika bekerja di bahagian pentadbiran
Persada Jurnal kemudiannya meninjau sesi perbincangan di peringkat pengurusan atasan. Inilah motivasi yang menggerakkan keharmonian interaksi antara pemilik syarikat dan kumpulan pembuat keputusan. Kerukunan hubungan sentiasa dijaga. Adab bermusyawarah tidak dilanggar sama sekali meskipun kepentingan dalam sebuah syarikat berorientasikan keuntungan, namun masing-masing bekerjasama dalam hal yang boleh disepakati dan bertolak ansur. Atau percentage ke antara M ke apa pun. Facing ke sana. Okey, kamu yang tak follow. Tak efisien. Lepas tu cara pembahasan. Satu kepada wasiat secara tak syar'i, satu wasiat secara Shop management sangat menitik beratkan setiap pekerja hal ehwal pekerja kebajikan pekerja di sinilah. Pada setiap bulan juga kita adakan usrah bersama CEO di mana kami sangat bertuah sebenarnya bila CEO kami adalah kelulusan daripada Al-Azhar. So dia akan share setiap bulan mengenai kuliah agama. Memang ada setiap bulan. Dan kami di Olive House juga kita diwajibkan untuk menyertai kelas mengaji. Kelas tajwid yang diadakan setiap seminggu sekali untuk para pekerja belajar dan menambah baik mengaji Al-Quran dan juga tajwid. Sebaik-baik manusia ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Itu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Pesanan yang seharusnya dicontohi oleh semua majikan yang memiliki perniagaan. Kerana hanya dengan meluangkan masa dengan titipan ilmu agama, nilai rezeki yang diperolehi akan meraih berkat berpanjangan. Bagi Persada Jurnal, sesungguhnya apa yang dilaksanakan dalam rutin mingguan syarikat OHR Marketing Sendirian Berhad adalah sesuatu yang harus diteladani oleh usahawan Islam yang lain kerana mereka menjadikan perniagaan sebagai satu jihad. Perjuangan ekonomi Islam secara menerapkan kemahiran insaniah di kalangan kaki tangan. niat seorang mukmin ini lebih baik daripada amalannya. Kadang-kadang ada orang salah faham. Dia kata kalau niat itu lebih baik daripada amalan, kita niat adalah tak kena untuk beramal. Bukan itu maksud. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار. Sisi menarik yang sempat Persada Jurnal rakam ini adalah antara bukti yang boleh disimpulkan bagaimana rezeki yang dikongsi memberi kesejahteraan kepada manusia. Manakala pemakanan pula bukan sekadar membaiki taraf kesihatan, tetapi juga membentuk gaya hidup yang afiat. Ditubuhkan pada tahun 2011. Waktu itu dia masih lagi syarikat milikan tunggal iaitu atas nama Olive House Resources. Pada tahun 2014 baru kita berpindah kepada Sdn Berhad dengan dinamakan company sebagai OHR Marketing Sdn Berhad. Walaupun nama company yang berbeza tetapi kita membawa kepada branding Olive House ataupun nama yang mungkin lebih terkenal sekarang iaitu Afiat Lifestyle sebagai satu konsep cara hidup yang afiat yang dibawakan oleh Olive House. Jadi bermula pada 2011 yang kita bermodalkan RM400. Setelah tahun 2019 kita telah memperolehi jualan puluhan juta ringgit hasil daripada perkembangan syarikat yang dimulakan daripada asas yang sangat-sangat sederhana sehinggalah pada hari ini. Produk ini adalah sebagai tools lah. Kita memperjuangkan apa yang disebut sebagai Afiat Lifestyle. Afiat Lifestyle ni apa yang istimewa? Saya kena quote balik ucapan Dr. Faid. Dr. Faid kata, dalam perawatan, Al-Quran mengajar perawatan ini dikombinasikan fizikal dan spiritual. Benda ni yang kita jadi masalah sekarang sebab kita mempunyai teknologi yang sangat moden dalam soal perubatan fizikal. Jumpa doktor hospital kita tip-top dan kita punya hospital Malaysia ni nombor 1 ni. Kira dalam dunia punya hospital, Malaysia number 1, paling hebat.
Tetapi ada benda yang kadang-kadang kita rasa dia tak penting, tetapi ia adalah gabungan yang penting, iaitu melibatkan spiritual. Kadang-kadang masalah yang berlaku bukan isu tentang darah tinggi, contohlah stres yang tak terkawal, jiwa kita ni kosong. Kadang-kadang kita tak tahu nak handle macam mana. Sakit yang datang tu atas-atas faktor-faktor yang pelbagai. Mungkin bergaduh dengan suami, masalah financial yang tidak stabil, masalah kehidupan anak-anak yang tidak teratur, ahli keluarga yang tidak sempurna sesama kita. Jadi bila perkara tersebut berlaku, dia memberi kesan kepada sakit yang nampak secara fizikal. Akhirnya kita hanya fokus kepada perawatan fizikal. Unfair lifestyle adalah merupakan satu perjuangan yang kita nak masyarakat ni dia melengkapkan kedua-duanya. Kita jadikan healthy lifestyle, kita eat clean, makan benda yang bersih, amal benda-benda yang memberi manfaat, mengikut neraca Al-Quran dan Sunnah, mengikut perkara-perkara yang proven saintifik. Dalam masa yang sama, perkara-perkara yang bersifat spiritual yang pada kita orang Islam, kita ada cara untuk mengatasi. Pada orang yang beragama lain, mereka pun ada cara mengatasi. Pergabungan tersebut itu dinamakan sebagai afiat. Afiat ni adalah as-sihah at-tammah, iaitu sihat secara sempurna. Itu maksud afiat. Jadi afiat lifestyle adalah merupakan satu movement yang Olive House bawa, iaitu kita nak menjadikan lifestyle yang afiat kepada seluruh rakyat Malaysia. Kita ada kekuatan spiritual dan ada kekuatan secara fizikal, dan itu adalah merupakan salah satu di antara harapan Olive House untuk kita membawa kepada masyarakat sesuatu yang berharga untuk mereka dan ahli keluarga mereka. Saya juga berharap Olive House akan berkembang lebih maju, membantu usahawan-usahawan Olive House yang berada di dalam empayar Olive House dan sekaligus menaikkan ekonomi Islam sendirilah, insyaAllah, di Malaysia ini. Begitulah tadi saudara episod Pusara Jurnal pada kali ini. Ada banyak lagi berkisah yang akan kami kongsikan kepada anda semua. Jadi saudara jangan lupa saksikan Pusara Jurnal pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum. مولاي